Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Madam Azhara binti Haji Abu Jamal. Saya Yasmin Fahana binti Zamri, nombor matrik 1914564. Dalam video ini, kumpulan saya akan membentangkan mengenai kajian kes yang bertajuk LGBT menurut perspektif Undang-Undang Malaysia dan Antarabangsa. Baiklah, seperti tayangan video yang dipaparkan sebentar tadi, apakah itu LGBT? Mari kita mengenal dengan lebih mendalam. Pendahuluan, menurut Lerner 2006, golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT atau lebih dikenali sebagai golongan transgender dan transseksual ialah individu atau kumpulan yang mengalami ketidakstabilan jantina dan kerumitan seksualiti. Menurut Islam, LGBT merupakan amalan songsang dan perlakuan yang bertentangan dengan agama Islam. Menurut Blanche Consulting, lesbian merujuk kepada kaum perempuan yang tertarik secara seksual atau romantik terhadap perempuan yang lain. Gay pula merujuk kepada kaum lelaki yang tertarik secara seksual dan romantik terhadap lelaki yang lain. Sementara itu, bisexual merujuk kepada seseorang yang tertarik secara seksual dan romantik terhadap lelaki dan perempuan. Manakala transgender merujuk kepada seseorang yang telah mengubah jantinanya bertentangan dengan yang aslinya. Kebanyakan kajian membuktikan bahawa kelahiran golongan LGBT di Malaysia adalah melalui pengaruh barat. Tiada spesifik tahun yang ditetapkan oleh mana-mana penulis berkaitan sejarah kelahiran LGBT di Malaysia. Namun terdapat kajian yang mengatakan nama LGBT telah digunakan sejak tahun 1990-an lagi. Singkatan tersebut juga diterima oleh negara di barat seperti Amerika Syarikat yang memberi kebenaran untuk rakyatnya menjalani cara hidup LGBT sesuai dengan protokol negara mereka, iaitu American is a free country. Walau bagaimanapun, sejarah dahulu ada membuktikan bahawa sejak zaman Nabi Lut alaihissalam telah terjadi peristiwa hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki dan meninggalkan perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 82. Ayat Al-Quran ini jelas membuktikan bahawa kewujudan golongan songsang yang dilaknat oleh Allah ini telah lahir sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Pada tahun 1970, pergerakan feminis di barat bermula dengan slogan persona politik. Pada tahun tersebut juga telah lahir penulis dan tokoh gay serta lesbian yang memperjuangkan golongan transgender. Golongan ini terus berkembang dan menyebarkan pengaruh sehingga tahun 1995. Pada tahun 1990, terdapat golongan yang melahirkan jurnal akademik peer review berkaitan transgender. Manakala pertubuhan mereka yang dinamakan Transgender Nation ditubuhkan pada tahun 2000. Golongan ini juga terus berkembang secara meluas di barat oleh individu dalam dunia hiburan dan perubatan sehingga menjadi isu yang diperjuangkan. Pada permulaan sejarah LGBT di Malaysia pula, golongan ini bermula dengan kewujudan maknya pada tahun 1980-an. Fatwa di dalam persidangan Raja-Raja Kali ke-126 menyebut bahawa kelas LGBT ini sebagai perlakuan yang haram untuk diamalkan sebagai gaya hidup. Rentetan daripada fatwa yang ditetapkan mana-mana golongan transgender secara individu yang ingin membuat permohonan menukar jantina pada dokumen pengenalan diri telah dilarang oleh fatwa. Pertubuhan dunia yang memperjuangkan LGBT dalam hal-hal asasi manusia ialah International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA). Di Asia Tenggara seperti Singapura, kumpulan mereka diberi nama People Like Us (PLU), manakala di Malaysia pula kumpulan Seksualiti Merdeka dilihat sebagai organisasi yang giat mempromosikan agenda songsang ini. Pertubuhan-pertubuhan ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu memperjuangkan hak kumpulan mereka dan sering mengumpulkan ahli-ahlinya. Pelbagai isu dan masalah muncul kesan daripada pelbagai tuntutan yang dibuat oleh golongan LGBT ini. Ekoran daripada perkembangan mereka setelah diberikan pendedahan tentang hak-hak mereka seperti mana yang diperlakukan di luar negara. Antara isu utama yang berkait dengan LGBT ini ialah perlakuan LGBT itu sendiri bersifat kontra atau bertentangan dengan hukum syarak yang memperlihatkan agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan di Malaysia. Selain itu, berlakunya pertembungan antara undang-undang domestik yang digunapakai di Malaysia
dengan keputusan undang-undang antarabangsa yang telah diratifikasi oleh Malaysia sejak sekian lama. Kemudian berlakunya campur tangan oleh Mahkamah Sivil dalam perkara yang berkait dengan hal ehwal agama Islam di Malaysia yang menyentuh tentang LGBT. Kesan daripada campur tangan ini telah menyaksikan bagaimana golongan LGBT ini memanipulasi peruntukan undang-undang sivil yang ada untuk membenarkan segala perbuatan mereka sehingga mereka bertindak untuk menafikan bidang kuasa mahkamah syariah atau peruntukan undang-undang Islam yang ada di Malaysia pada hari ini melalui permohonan hak kebebasan LGBT dan mahu golongan mereka diterima masyarakat seperti golongan etnik yang lain. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Yasmin untuk penerangan pengenalan sebentar tadi. Baiklah, saya Muhammad Nabil bin alias 1918075 akan menerangkan pula objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti Undang-Undang Malaysia dan Antarabangsa terhadap LGBT untuk melihat tindakan yang akan dibuat oleh negara Malaysia dan antarabangsa dalam isu LGBT di negara mereka. Manakala yang kedua pula adalah mengenal pasti perspektif etnik masyarakat Malaysia dan antarabangsa terhadap LGBT untuk melihat penerimaan LGBT dalam masyarakat perlukah diterima atau tidak dalam sesebuah negara. Terima kasih. Baiklah, bersama saya Alaniha binti Anwar, nombor kad matrik 1912146 akan menuliskan pembentang ini dengan menerangkan berkaitan dengan kajian literatur. Baiklah, sebuah kajian itu tidak lengkap sekiranya tiada kajian literatur. Kajian literatur membolehkan pengkaji untuk melakukan pemerhatian terhadap kajian-kajian lepas berkaitan dengan isu-isu yang akan dikaji. Baiklah, kumpulan kami telah melakukan 4 rujukan terhadap kajian lepas yang berkaitan dengan isu LGBT ini. Seterusnya, kumpulan kami telah membahagikannya kepada beberapa bahagian. Dan yang pertama, LGBT menurut Undang-Undang Syariah, di mana kajian yang pertama, kajian Haji Azman Abdul Rahman dan juga rakan-rakannya pada tahun 2020 yang bertajuk Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender LGBT menurut perspektif Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil di Malaysia. Kajian satu perbandingan dalam di sini pengkaji telah menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan hukuman-hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah yang melakukan perbuatan LGBT ini. Kajian tersebut telah juga akan menerangkan berkaitan dengan LGBT menurut Undang-Undang Sivil, di mana kajian tersebut juga telah memuatkan akta-akta dan juga undang-undang sivil yang akan dikenakan sekiranya melakukan kesalahan LGBT ini. Pengkaji telah melakukan beberapa perbandingan undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil terhadap LGBT ini. Baiklah, kita beralih pula kepada LGBT menurut undang-undang antarabangsa, di mana kumpulan kami telah merujuk kajian daripada Javid dan Eleni pada tahun 2013, di mana di dalam kajian jurnal beliau yang bertajuk Is Green a Part of the Rainbow? Sharia, Homosexuality and LGBT Rights in the Muslim World. Di dalam jurnal ini, pengkaji menekaskan bahawa negara-negara Muslim seperti Iran, Yaman, Arab Saudi, Mauritania dan juga Sudan yang mengenakan hukuman mati, maknanya hukuman yang keras terhadap pesalah yang melakukan LGBT ini. Kami dapati bahawa di dalam kajian Kamal dan juga rakan-rakannya pada tahun 2015 dalam jurnal yang bertajuk Profil Masyarakat Melayu Malaysia di Media Sosial yang mempromosikan LGBT, pengkaji telah menggunakan kajian terhadap laman web seperti www.access.com, www.freedayasia dan juga onelovenet.com. Dan sangat menunjukkan bahawa di Malaysia ini penyertaan masyarakat Melayu merupakan kedua tertinggi selepas masyarakat Cina. Baiklah, seterusnya International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) merupakan pertubuhan LGBT yang terbesar di dunia.
Hal ini kerana mereka mempunyai pengikut yang sangat kuat untuk menyebarkan fahaman mereka. Khususnya menurut kajian Muhammad Effendi dan juga rakan-rakannya pada tahun 2020 dalam kajian yang bertajuk isu LGBT di Malaysia, satu tinjauan terhadap aspek kajian, pengkaji telah mendapati bahawa terdapat pelbagai kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan isu LGBT ini. Baiklah, dengan itu tidak dinafikan bahawa kajian-kajian LGBT ini sememangnya memberikan suatu pendedahan dan juga memberikan kita pelbagai maklumat terhadap bagaimana kita ingin mengatasi LGBT ini. Oleh itu, berdasarkan sorotan literatur ini, pekaji dapat membuat kajian yang lebih baik berdasarkan dengan kajian lepas yang telah dilakukan. Dengan itu, kajian yang akan datang akan lebih bermanfaat dan bermutu serta berkualiti yang dapat memberikan sumbangan kepada komuniti kita. Oleh sekian daripada saya dan terus kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya yang membentang pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia saya ucapkan kepada Dr. Zara dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Hafiza binti Muhammad Farusha dengan nombor matrik 1919186. Pada hari ini saya akan meneruskan lagi pembentangan poster mengenai perspektif undang-undang di peringkat antarabangsa mengenai isu LGBT ini. Baiklah, kita pergi kepada pembentangan poster tersebut. LGBT menurut perspektif undang-undang di peringkat antarabangsa secara amnya sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia. Oleh itu, segala bentuk larangan dari segi undang-undang dan amalan yang mana-mana negara yang menjurus kepada anti-LGBT disifatkan sebagai pencabulan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu juga, perkara 13 dan juga 14 UDHR ada menekankan hak untuk bergerak secara bebas dan menetap di dalam sempadan negara dan hak untuk mendapat perlindungan daripada mana-mana negara yang lain. Terdapat lebih 80 buah negara telah menjadikan perlakuan LGBT ini adalah tidak sah dan tidak diiktiraf di peringkat negara mereka. Terdapat juga perkara ini juga telah mendorong kepada golongan LGBT untuk berhijrah bagi mendapatkan perlindungan di negara lain kerana wujudnya ancaman dari negara asal mereka. Di samping itu juga, perjanjian antarabangsa untuk hak-hak sivil dan politikal, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) juga mempunyai peruntukan yang lebih kurang sama dengan UDHR, iaitu mereka menyatakan each state party to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Petikan yang dijelaskan oleh ICCPR dari perkara 2 ini merupakan adaptasi daripada UDHR. Justru perkataan other status juga memberi inference yang sama seperti UDHR, iaitu merangkumi golongan LGBT. Tapi itu, OHCHR iaitu Pejabat Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia di peringkat PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerbitkan sebuah laporan tahunan yang membincangkan tentang undang-undang dan amalan yang berunsur diskriminasi dan perlakuan zalim terhadap individu berdasarkan orientasi seks dan identiti gender mereka serta bagaimana undang-undang antarabangsa boleh dimanfaatkan untuk mengekang sebarang perbuatan yang menzalimi golongan LGBT. Antara perkara yang digariskan di dalam laporan ini adalah mengenai tanggungjawab dan standard antarabangsa yang terpakai seperti
dasar tanpa diskriminasi, kesamarataan dan kesejagatan iaitu universality dengan memberi penekanan terhadap peruntukan daripada UDHR dan ICCPR sebagai contoh prinsip hak asasi yang dipakai. Selain itu, laporan ini juga melarang sebarang bentuk kezaliman dan menyarai contoh-contoh bentuk kezaliman. Antara bentuk-bentuk kezaliman tersebut adalah dari segi pembunuhan, penyiksaan, rogol dan mana-mana perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap golongan LGBT ini. Seterusnya, laporan ini juga ada menyatakan sebarang bentuk undang-undang dan amalan yang boleh dianggap mendiskriminasi golongan LGBT adalah dilarang sama sekali. Ini termasuk undang-undang yang menjadikan hubungan seks sukarela antara LGBT sebagai satu kesalahan jenayah dan undang-undang yang memperuntukkan hukuman untuk hubungan seksual songsang tersebut seperti hukuman penjara, sebat dan sebagainya. Maka dengan ini, kita tidak bolehlah dari peringkat antarabangsa telah melarang dan menghadkan hubungan secara bebas, seksual bebas kepada golongan LGBT ini. Ternyata di sini dapat disimpulkan undang-undang antarabangsa secara keseluruhannya mengiktirafkan hak LGBT sebagai salah satu hak asasi manusia di dalam peruntukan piagam PBB, UDHR dan ICCPR. Malah peruntukan daripada dokumen antarabangsa ini juga melarang segala bentuk diskriminasi terhadap mana-mana individu termasuklah golongan LGBT yang terangkum di dalam kategori status-status lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Amirullah bin Hasnan. Nombor metrik 1911541. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya iaitu isu LGBT dalam perundangan di Malaysia. Di bawah perundangan Malaysia, LGBT dapat dikategorikan sebanyak 4 kesalahan, iaitu kesalahan seksual bebas dan luar tabii, berperwatakan dan berpakaian secara berlainan jantina, kesalahan menukar jantina serta anjuran program dan aktiviti mempromosikan LGBT. Dapat disimpulkan bahawa perundangan di Malaysia sangat tegas dan menentang keras isu LGBT yang semakin berleluasa ini. Padahal, tiada satu pun perundangan yang mengiktiraf hal tersebut. Sekiranya ada di antara individu yang bersalah, mereka akan dikenakan hukuman di bawah kanun keseksaan berdasarkan Seksyen 377A iaitu persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii sama ada melalui oral atau dubur. 377B berhubungan seks luar tabii secara sukarela. 377C berhubungan seks luar tabii tanpa kerelaan. 377CA perhubungan seks dengan objek sama ada melalui dubur atau kemaluan. 377D melanggar kesopanan dengan melakukan kelucahan melampau. Undang-Undang Jenayah Syariah turut menyediakan peruntukan hukuman bagi kesalahan seks luar tabii. Seksyen 25 dan 26 Akta Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 menetapkan hukuman denda tidak melebihi RM5,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau sebat tidak melebihi 6 sebatan atas sabitan bagi kesalahan liwat dan musahakah. Saya Nura Auni binti Muhammad Rasli 1916882. Baiklah, kita teruskan pembentangan kita dengan mengapa Malaysia menentang keras LGBT walaupun negara-negara lain kebanyakannya memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk membuat apa sahaja di dalam negara, termasuklah melakukan hubungan sesama sejenis iaitu LGBT. Baiklah, yang pertama adalah kerana Malaysia merupakan negara-negara Islam. Negara Islam akan melarang keras LGBT kerana hal ini bertentangan dengan fitrah asal manusia. Yang kedua adalah mempamerkan penghinaan terhadap institusi kekeluargaan dan perkahwinan yang akan menyebabkan terputusnya keturunan kerana bila kita melakukan hubungan sejenis, keturunan tidak dapat bersambung kerana tiada zuriat yang akan dilahirkan. Baiklah, yang ketiga akan menyebabkan peningkatan jangkitan HIV. Perkara ini telah dibuktikan dengan kajian yang telah dilakukan iaitu seramai 1,697 individu yang mengamalkan homoseksual adalah sebahagian
3,347 kes yang dicatat pada tahun 2019. Jumlah ini 14 kali ganda berbanding individu yang mengambil darah secara perkongsian yang dikelaskan menjadi punca utama HIV. Baiklah, yang keempat adalah undang-undang terhadap LGBT di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia tiada peruntukan perundangan yang spesifik, namun adalah salah berdasarkan sistem perundangan Islam di Malaysia. Merujuk kepada Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi'i secara sukarela akan dihukum penjara maksimal 20 tahun termasuk sebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fidat binti Mak Zaid akan meneruskan perbincangan mengenai LGBT dari perspektif Islam. Agama Islam secara jelas menolak hubungan homoseksual ataupun dikenal sebagai LGBT kerana perbuatan ini jelas menyalahi fitrah penciptaan manusia yang telah ditentukan Allah SWT. Perbuatan homoseksual ini sangat keji sehingga Allah telah menyebut dalam Al-Quran iaitu amaran kepada kaum Nabi Lut dalam surah Al-Ankabut ayat 28 yang bermaksud, dan ini adalah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Berdasarkan ayat ini, Allah sangat-sangat keji akan perbuatan ini. Namun kaum Nabi Lut ini tidak mengendahkan amaran yang diturunkan Allah SWT. Maka Allah menurunkan azab ke atas kaum Nabi Lut ini dengan menterbalikkan bumi kerana keingkaran akan perintah Allah SWT agar meninggalkan perbuatan terkutuk ini. Ternyata kisah ini tidak diambil pengajaran dan iktibar apabila perbuatan homoseksual ini masih lagi berterusan, terutamanya dalam kalangan umat akhir zaman. Perbuatan ini juga dibenci oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis baginda yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang bermaksud, sesiapa yang engkau dapati mengerjakan amalan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah kedua-dua pelakunya. Oleh itu, setiap larangan yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis tidak boleh dipandang remeh, kerana setiap larangan itulah yang akan menentukan hala tuju dan gaya hidup yang baik untuk umat manusia. Seterusnya, saya Nur Fatihah Fatimah binti Badarun akan menjelaskan persoalan pada dapatan terakhir, iaitu perlukah LGBT diterima dalam kalangan masyarakat majmuk mengikut perspektif Malaysia. Jawapannya adalah tidak perlu dan tidak akan diterima berdasarkan hujah pertama, iaitu ianya bertentangan dengan agama dan moral. Pernyataan ini disokong dengan fatwa kebangsaan yang diputuskan oleh Majlis Raja-Raja Melayu yang menjelaskan LGBT adalah haram, manakala Perlembagaan Persekutuan pula tidak membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan nilai moral. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga telah menegaskan dengan lantangnya bahawa Malaysia tidak boleh menerima LGBT walaupun ia dianggap sebagai hak asasi manusia di negara barat kerana nilai-nilai yang dipegang oleh Malaysia adalah berbeza dengan nilai yang dipegang di barat. Setakat ini sahaja hujah daripada saya. Hujah seterusnya akan dibentangkan pula oleh saudara Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Imran bin Muhammad Azlan. Nombor metrik 1911593 akan membentangkan isi yang seterusnya, iaitu LGBT tidak perlu diterima dalam kalangan masyarakat majmuk beragama Islam dalam perspektif Malaysia kerana hak kesamarataan masih dilindungi. Perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan diberi perlindungan sama rata di sisi undang-undang tanpa diskriminasi terhadap warga negara kerana perbezaan agama atau jantina. Golongan LGBT masih mendapat hak kesamarataan dari segi pelbagai aspek tanpa diskriminasi. Hak sebagai lelaki dan perempuan bagi golongan LGBT yang mengamalkan gaya hidup songsang ini tetap dilindungi oleh perundangan, namun tidak kepada hak kecenderungan seks sesama jantina. Seterusnya, tidak diiktiraf oleh perundangan. Perundangan syariah maupun perundangan sivil di Malaysia
tidak menerima LGBT malahan boleh diklasifikasikan sebagai jenayah jika didapati bersalah melakukan perkara yang bertentangan dengan perundangan negara. Seterusnya kita akan pergi yang terakhir, iaitu secara kesimpulannya. LGBT sudah dianggap perkara biasa. Ada setengah etnik menubuhkan pertubuhan LGBT dan mendakwa bahawa bukan salah mereka untuk menjadi LGBT. LGBT sukar dibendung pada masa kini kerana segelintir masyarakat yang menyokong LGBT dan melawan undang-undang yang dilaksanakan. Pihak berwajib perlu tegas menjalankan tugas. LGBT juga perlu ditangani dengan mengenakan tindakan undang-undang dan pelaksanaan untuk mencegah LGBT dari menular. Perundangan Syariah Islam Malaysia perlu tegas, jika tidak, perkara ini mampu merosakkan akidah dan sesebuah peradaban kaum. Sekian, terima kasih.